Data itu sangat-sangat menarik kerana kita sulamkan liputan langsung kita ni dengan data-data untuk kita cuba memahami kisah dan juga sentimen di sebalik segala kerusi dan mungkin bagaimana pengundi akan buat keputusan. Banyak lagi kerusi panas. Sudah tentu Tambun antara kerusi yang paling seksi yang kita suka bincangkan kerana ia adalah salah satu kerusi yang paling panas dalam PRU pada kali ini. Saya mau kongsikan beberapa lagi kerusi panas, tapi sebelum itu jangan lupa kita ada status bar di sini, race bar kami yang terkini untuk kami berikan kepada anda kemas kini yang terbaru berkenaan dengan kedudukan terkini Parlimen. Sudah tentu anda dapat lihat garisan di tengah-tengah itu adalah 112. Itu adalah destinasi untuk semua parti dan gabungan untuk mereka memenangi majoriti mudah untuk membentuk kerajaan baru. 112 sudah kira menang. Boleh membentuk kerajaan baru. Itu kami akan update dan kemas kini dari semasa ke semasa sementara kita menunggu keputusan mula masuk sekarang ini, terutamanya keputusan yang tidak rasmi. Tapi sebelum kita menerima keputusan-keputusan ini, kita kongsikan dahulu antara kerusi-kerusi panas. Tadi Firdaus dan juga Fauzi bincangkan berkenaan dengan Tambun, tapi kita jangan lupa banyak lagi kerusi panas di serata negara. Gombak antaranya P98, kerusi yang menyaksikan pertembungan Menteri Besar ataupun pertembungan antara Master dan Protege. Datuk Seri Azmin Ali pilih untuk kekal di Gombak, pertahankan Gombak walaupun kali ini bertanding di bawah tiket yang lain menentang anak didiknya, Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Chari. Ini dua calon heavyweight dan mereka disertai kali ini oleh dua lagi calon daripada UMNO, Barisan Nasional dan juga Parti Pejuang Tanah Air GTA, Megat Zulkarnain Nomardin dan Aziz Jamaluddin Muhammad Tahir. Kita bandingkan keputusan PRU 14 seperti mungkin yang ramai sedia maklum di Gombak ni kerusi yang sangat urban. Pada ketika itu Datuk Seri Azmin Ali menang dengan sangat selesa majoritinya di bawah tiket Pakatan Harapan, di bawah tiket PKR 48,721 mengalahkan dua lagi pesaing pada tahun 2018. Azmin mahu kekal di Gombak, tapi adakah dinamikanya sama untuk beliau? Kita dapat lihat di situ tiket dan benderanya sudah pun berbeza. Bersatu Perikatan Nasional. Bagaimana ini akan dicerminkan dalam sentimen pengundi di Gombak ini menentang Datuk Seri Amiruddin Chari dan dua calon lain. Pertembungan Menteri Besar di Gombak P98 menarik untuk kita perhatikan. Satu lagi kerusi panas selepas ini. Apa kerusi panas lain yang kita saksikan? Saya kira ada banyak kerusi panas kalau kita boleh pergi ke muka surat seterusnya. Kuala Selangor P96 di sini menyaksikan kata orang pertembungan teknokrat bertemu di pentas politik. Datuk Seri Zulkifli Ahmad, bekas Menteri Kesihatan melawan Datuk Seri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Keuangan. Ini dua calon heavyweight pada PRU 14 di mana kita saksikan di Gombak dengan Azmin tadi. Dan Datuk Seri Zulkifli menang dengan agak selesa majoritinya hampir 8,500. Datuk Seri Zul mahu mempertahankan Kuala Selangor menentang satu muka yang agak prominent pada ketika ini. Teknokrat diletakkan Tengku Zafrul. Menentang juga dua calon lain, Muhammad Nur Muhammad Sahar mewakili PAS dan Muhammad Syed Rosli mewakili Parti Pejuang Tanah Air. Dari 3 penjuru ke 4 penjuru. Satu lagi kerusi yang kita perhatikan dengan rapat Kuala Selangor. Kemudian kerusi yang seterusnya. Banyak lagi kerusi yang panas yang menjadi tumpuan. Alo Gajah juga salah satu kerusi di mana kami bersiaran secara langsung. Awal ini 7.45 kerana ini satu kerusi yang agak menarik untuk kita lihat. P135 menyaksikan pertembungan bukan dua tapi 3 individu yang agak prominent. Sudah tentu Pak Wan, Datuk Seri Rizwan Yusof, Adli Zahari, bekas Ketua Menteri Melaka membawa panji Pakatan Harapan dan juga Amanah menentang calon muda yang agak prominent, Syahril Hamdan mewakili UMNO. Kali kedua Syahril Hamdan cuba nasib di kerusi Parlimen selepas tewas pada 2018. Ini adalah kali kedua, kali ini di Alo Gajah pula. Kerusi ini disandang oleh Pak Wan pada sejak PRU 14. Pada ketika itu menang dengan majoriti yang juga agak selesa, hampir 7,000 undi majoritinya. Tapi di mana kita lihat kisahnya serupa seperti Azmin. Pada ketika itu bertanding di bawah tiket Pakatan Harapan. Bersatu Pakatan Harapan. Kali ini bersatu Perikatan Nasional. Bagaimana ia akan diterjemahkan ke sentimen pengundi dan juga corak pengundian di Alo Gajah. Satu lagi kerusi yang kita perhatikan dengan rapat. Dan saya kira ada lagi beberapa kerusi yang sememangnya kita akan monitor dengan begitu rapat. Kerusi seterusnya apa selepas Alo Gajah P135. Ya, Titi Wangsa kita kembali ke Kuala Lumpur. Khalid Samad menentang Datuk Jo Ghani yang merupakan satu figura ataupun figura yang agak prominent di Titi Wangsa tapi tewas dengan Rina Harun pada PRU 14 kali ini memilih untuk cuba nasib dan bertanding lagi sekali. Menentang Dr. Rosni Adam di bawah tiket Perikatan Nasional dan juga Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan yang membawa tiket Pejuang dan juga GTA. Rina Harun sudah memilih untuk bertanding di Sepang, tidak memilih untuk mempertahankan kerusi ini. Khalid Samad berpindah dari Shah Alam ke Titi Wangsa menentang Datuk Jo. Dua ikon bandar ini akan bertembung
di Titiwangsa dan kita akan perhatikan dengan rapat juga di Titiwangsa apa kata pengundi. Saya kira ada lagi 2 ataupun 3 kerusi panas yang saya boleh kongsikan di sini sebelum kita berhenti rehat. Kerusi seterusnya saya kira adalah Putrajaya. Ini adalah perlumbaan untuk merebut hati penjawat awam. Kunan Tengku Adnan Tengku Mansur mahu mempertahankan Putrajaya. Pada 2018 menang dengan majoriti yang tidak begitu tipis tetapi agak signifikan, tidak begitu signifikan, 3,372 Kunan menang pada tahun 2018 mengalahkan Samsul Adabi Mamat PH pada ketika itu. Dan kali ini Datuk Razi Jidin pilih untuk bertanding di Putrajaya. Mungkin untuk cuba gauge ataupun cuba memaksimalkan perkhidmatan beliau sebagai Menteri Kanan Pendidikan untuk melihat bagaimana semua polisi yang diumumkan sejak beberapa tahun yang lepas ini dapat menambat hati penjawat awam. Apa pendapat penduduk Putrajaya, kebanyakannya penjawat awam, terhadap Datuk Razi Jidin menentang Kunan dan 2 orang lagi calon? Itu satu lagi kerusi. Dan kita ada 2 lagi kerusi termasuk Tambun saya kira. Tapi sebelum Tambun, kita pergi pula ke kerusi yang seterusnya. Kota Belud, Borneo sudah tentu tidak dilupakan. Rahman kembali, Munirah menanti. Senar Raisah Munirah Majlis akan cuba mempertahankan kerusi Kota Belud P169 melawan satu tokoh yang agak terkemuka di Sabah, Datuk Abdul Rahman Dahlan, yang mungkin di arena politik agak senyap sejak beberapa tahun yang lepas, tetapi masih lagi cuba bertanding, masih lagi aktif dari segi pertandingan ini dalam PRU15, menjadi calon mewakili UMNO dan juga Barisan Nasional, melawan lagi 2 orang calon, Madli Bangali mewakili Pakatan Harapan dan juga PKR, dan Kanul Gindo, satu lagi calon yang diletakkan oleh Parti Pejuang Tanah Air ataupun GTA di Borneo. 4 penjuru, kekal 4 penjuru, Rahman kembali, Munirah menanti, tetapi rakyat yang akan buat keputusan. Dan sudah tentu kita pergi ke kerusi yang terakhir sekali. Saya kira ini adalah Tambun, seperti yang Firdaus dan juga Fauzi telah pun dalami dengan begitu komprehensif sebentar tadi. Ini tak boleh larilah. Ayo atau ayak. PRU14 menyaksikan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu menang dengan 5,320 majoriti undinya, agak selesa, tapi pada ketika itu dia bertanding di bawah tiket Pakatan Harapan. Bersatu Pakatan Harapan, kali ini bersatu Perikatan Nasional Datuk Seri Anwar Ibrahim muncul, mungkin dengan agak mengejut, memilih Tambun untuk menguji dirinya dalam laluan atau perjalanan untuk cuba menjadi Perdana Menteri yang seterusnya. Mereka berdua bertemu dengan Aminuddin Mat Hanafiah yang membawa panji UMNO dan Abdul Rahim Tahir yang bertanding di bawah tiket Pejuang dan GTA. Tambun antara yang kita akan perhatikan dengan begitu rapat. Ayo atau ayak, mereka di Tambun akan menentukan. Kita akan berhenti rehat seketika. Selepas ini lebih banyak lagi kerusi panas dan data kami akan bawakan. Termasuk keputusan rasmi dan juga tidak rasmi. Kita jangka akan masuk pada bila-bila masa saja lagi. Semua 221 kerusi parlimen, 116 kerusi DUN kami akan bawakan di sini dari Dewan Rakyat. Jangan lepaskannya. Malaysia Memilih kembali selepas ini.